Wan Faisal tegaskan Parti Bersatu patut bertanding ke kerusi 6 Jahanam. BN telah wujudkan bilik perang jika berlaku PRK. Muhyiddin dakwa rakyat hilang kepercayaan terhadap Anwar. Keterangan Hadi telah diambil bawah siasatan Akta Hasutan. Helikopter terhempas di Pulau Angsa. Gawai JPJ tidak lagi berada di sisi calon memandu mula hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakila dalam Next Step 7 terhangat, 7 berita Malaysia paling trending hari ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Next Step TV dan follow Facebook Next Step Malaysia. Ketua Pemuda Bersatu menegaskan parti itu sepatutnya mewakili Perikatan Nasional jika PRK diadakan di 6 kerusi di sandang ahli parlimennya yang menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurut Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal, pendirian itu berdasarkan keputusan sedia ada. Beliau berkata demikian bagi mengulas kenyataan Naib Presiden PAS Datuk Muhammad Amar Nik Abdullah semalam yang parti itu bersedia bertanding di Labuan, Tanjung Karang, Bukit Gantang, Jeli, Gumusang dan Kuala Kangsar sekiranya dikosongkan untuk memberi laluan kepada PRK. Bagaimanapun, ahli Parlimen Machang itu memberitahu perkara berkenaan perlu dibincang secara baik dan keputusannya terserah kepada pucuk pimpinan PN. Mereka mungkin perlu mengosongkan kerusi susulan pindaan perkara 10 Perlembagaan Bersatu Sabtu lalu yang menyatakan wakil rakyatnya yang menyokong pihak bertentangan dengan arahan atau pendirian parti akan terlucut keahliannya secara automatik. Difahamkan Bersatu akan menghantar surat kepada ahli parlimen terbabit selepas pindaan itu diluluskan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan dan mereka perlu menjelaskan sama ada masih menyokong Datuk Seri Anwar atau sebaliknya. Barisan Nasional akan mewujudkan bilik perang di ke-6 kawasan yang disandang ahli parlimen Parti Pribumi Bersatu Malaysia sebagai persediaan sekiranya berlaku pilihan raya kecil. Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT, Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, beliau telah mencadangkan perkara itu untuk dilaksanakan di pejabat BN di kawasan masing-masing. Ahmad berkata demikian ketika ditanya media mengenai persediaan UMNO dan BN untuk berdepan PRK sekiranya ia benar-benar berlaku. Semalam, Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan parti itu akan meletakkan calon di 6 kawasan parlimen yang ketika ini disandang ahli Parlimen Bersatu yang menyokong Perdana Menteri sekiranya berlaku PRK. Beliau yang juga pengerusi BN berkata kawasan Parlimen Kuala Kangsar, Gua Musang, Labuan, Jeli, Bukit Gantang dan Tanjung Karang itu adalah kerusi tradisi parti diketuainya. Bagaimanapun, beliau menegaskan pihaknya akan melihat kepada keputusan mahkamah terlebih dahulu berhubung pindaan Perlembagaan Bersatu berkaitan pengosongan 6 kerusi parlimen berkenaan. Muhyiddin Yassin dakwa rakyat hilang keyakinan terhadap kemampuan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mengurus ekonomi negara susulan ringgit terus merekodkan trend melemah berbanding mata wang negara serantau. Katanya ramai rakyat Malaysia memilih menyimpan mata wang asing berbanding ringgit kerana bimbang nilainya akan terus menyusut. Ahli Parlimen Paguh itu menjelaskan data sehingga Julai tahun lalu menunjukkan deposit mata wang asing dalam sistem perbankan negara berjumlah 250 bilion ringgit, tertinggi dalam sejarah berbanding ketika pentadbirannya pada 2021 iaitu hanya sekitar 150 bilion ringgit. Muhyiddin turut membangkitkan peranan Majlis Tindakan Sara Hidup Negara yang didakwanya gagal berfungsi menyelesaikan kos sara hidup rakyat yang kian meruncing, terutama ketiadaan beras tempatan di pasaran. Beliau mendesak Datuk Seri Anwar segera melunaskan janji melaksanakan reformasi dan menaikkan nilai ringgit kepada rakyat. Katanya lagi, kelewatan kerajaan yang menyelesaikan isu ini akan menampakkan ketidakcekapan kerajaan
dalam mengurus hal yang amat penting kepada kehidupan rakyat. Dalam perkembangan sama, beliau juga mempersoalkan kerajaan yang dikatakan kurang bertindak dalam menyelesaikan isu kekurangan beras yang dihadapi rakyat membandingkan ketika pentadbirannya menghadapi isu yang sama. Pengerusi Perikatan Nasional turut meminta Perdana Menteri memberi penjelasan terperinci mengenai isu beras negara. Keterangan Hadi Awang berhubung kenyataan dalam artikel berjudul Ketinggian Islam Wajib Dipertahankan itu selesai dirakam pada kira-kira 3.15 petang oleh dua pegawai daripada Unit Siasatan Jenayah Terkelas Jabatan Siasatan Jenayah. Ahli Parlimen Marang itu telah selesai memberikan keterangan kepada pegawai penyiasat Bukit Aman di Pejabat PAS Pusat petang tadi bagi membantu siasatan bawah Akta Hasutan dan Akta Komunikasi dan Multimedia. Setiausaha Politik Hadi Syahir Sulaiman memaklumkan bahawa Presiden PAS itu memberikan kerjasama penuh apabila diajukan beberapa muka surat soalan oleh pegawai-pegawai itu. Semalam, Ketua Polis Negara Razaruddin Hussein memaklumkan Hadi akan disiasat mengikut Seksyen 4-1 Akta Hasutan 1948 dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sebelum ini dilaporkan Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah duka cita dengan kenyataan Hadi. Dalam artikel tersebut menyifatkan Ahli Parlimen Marang itu tidak beradab. Ahli Parlimen Bagan Lim Guan Eng berkata kawasan parlimennya menerima peruntukan jauh lebih rendah berbanding dua kawasan parlimen bersebelahan yang dimenangi Perikatan Nasional. Bercakap di Dewan Rakyat, Guan Eng berkata ia sekaligus menafikan dakwaan bahawa kawasan parlimen pembangkang dianaktirikan kerajaan. Beliau turut memberi beberapa contoh di mana peruntukan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan di Parlimen Kepala Batas adalah sebanyak 8.5 juta ringgit namun tiada peruntukan disalurkan kementerian itu di Bagan. Tambahnya lagi, Kementerian Belia dan Sukan memperuntukkan 3 juta ringgit kepada Kepala Batas juga tiada peruntukan untuk Bagan. Sebelum ini, ahli-ahli Parlimen Pembangkang mendakwa dianaktirikan kerajaan apabila peruntukan pembangunan di kawasan mereka disekat. Antara yang lantang mengkritik langkah itu ialah ahli Parlimen Arau, Syahidin Kasim. Ahli Parlimen Bebas, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman juga mendakwa peruntukan di kawasannya ditarik balik selepas beliau tidak lagi menyokong kerajaan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan keluar daripada blok kerajaan. Sebuah helikopter jenis Agusta Westland EW139 milik Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia terhempas dekat Pulau Angsa, Kuala Selangor pagi tadi. Ketua Polis Selangor Datuk Hussein Omar Khan berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian itu daripada orang awam pada kira-kira 10 pagi tadi. Maklumat awal yang diterima oleh polis terdapat 4 orang mangsa dan diselamatkan nelayan. Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia CAAM turut mengesahkan insiden itu dan akan mengeluarkan kenyataan dalam masa terdekat. Ketua Pegawai Eksekutif CAAM Datuk Kapten Nur Azman Mahmud berkata pihaknya kini pada peringkat akhir mengumpul maklumat berhubung kemalangan itu sebelum mengeluarkan kenyataan rasmi. Projek Perintis Sistem Pengujian Lesen Memandu secara automasi atau e-testing bermula hari ini tanpa pegawai Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ di sisi calon. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata prestasi calon akan diukur menggunakan alat pengesan dan kamera serta keputusan dijana secara masa nyata sekaligus meningkatkan integriti proses penilaian. Menurutnya, institut memandu boleh mengenakan caj maksimum RM100 bagi penggunaan sistem terbabit. Bagi calon memilih menggunakan pengujian secara e-testing, jelasnya akan menerima beberapa manfaat seperti boleh menjalani percubaan kali kedua bagi elemen ujian yang gagal pada hari yang sama tanpa kos tambahan. 3 institut memandu memulakan projek perintis e-testing iaitu di IM Surfin High Tech Hulu Langat Selangor, Pusat Latihan Memandu Berjaya Ulu Tiram Johor dan Institut 5 Bintang Abadi Pulau Pinang.
Sekian sahaja 7 terhangat hari ini. Jangan lupa bersama saya setiap hari pada waktu yang sama untuk ikuti 7 berita Malaysia paling trending hanya di 7 terhangat. Follow Facebook Netstab Malaysia dan subscribe YouTube Netstab TV. Netstab Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Mirakilah, Assalamualaikum dan salam sejahtera.